Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya sama-sama kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pengajian kitab kita tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung malam ini berkaitan dengan tajuk riba di dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita akan bincang dulu tuan-tuan dalam kitab kita ini yang panjang tu, riba di dalam jual beli. Di belakang ada sedikit saja riba hutang. Kita akan habiskan dulu riba di dalam jual beli. Jadi riba ini kita sebut sekali lagi tuan-tuan, secara umum riba dia berlaku pada dua tempat sahaja. Mudah untuk kita trace riba. Yang pertama, riba berlaku dalam jual beli. Ada 3 jenis riba. Dan yang keduanya, riba berlaku di dalam transaksi hutang piutang. Jadi dua situasi ini saja riba. Dia tidak berlaku selain daripada dua akad ini. Pertamanya akad jual beli boleh berlaku riba. Yang keduanya ialah akad hutang piutang. Akad lain tidak berlaku riba dalam mazhab kita. Akad pinjam meminjam tidak berlaku riba. Dan akad-akad yang lain, dia hanya berlaku pada dua akad sahaja. Kita sambung kembali berkaitan dengan riba dalam jual beli terbahagi kepada 3 riba. Untuk lebih mudah tuan-tuan kita nak faham, kita dah tahu dah tempat dia berlaku dalam jual beli, yang tukar menukar. Tak boleh tukar menukar sewenang-wenang tanpa kita tahu peraturan jual beli. Sebab itulah kita bincang dulu tuan-tuan jual beli. Ada jual beli yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Di belakang ta'arif itu biizni syar'i. Ada jual beli yang tidak diizin oleh syarak. Ini tukar menukar yang dicegah, yang dilarang oleh syarak, iaitu tukar yang membawa kepada riba. Kita akan bincang malam bagaimana praktis dia yang boleh berlaku riba. Cuma lebih mudah tuan-tuan, dia punya flow dia, perjalanan untuk kita panggil menghukumkan riba ini, dia ada disiplin dia. Bukan kita tengok terus kita kata riba, tidak. Yang pertamanya yang kita kena tahu ialah dia panggil item ribawi. Ini sangat basic. Sebelum kita nak hukumkan transaksi ini, jual beli ini berlaku riba, pertukaran di antara barang dengan barang ini boleh berlaku riba, maka kita kena tahu yang pertamanya adalah item ribawi.
Yang kedua, untuk lebih mudah lagi tuan-tuan, kita kena tahu formula dia. Ini yang cara untuk kita lebih mudah. Flow yang kedua, apabila kita tahu dah item, kita kena tengok formula dia. Dia ada 2 formula sahaja, mudah. Dan yang ketiga, barulah kita tengok dari sudut makna riba dan syarat dia. Makna riba dan syarat dia. Maksudnya syarat berlaku riba. Dia tak banyak syarat berlaku riba. Baik, kita nak tengok 2 item ribawi tuan. Sebelum tengok item ribawi, saya sebut sekali lagi, riba dia hanya ada 3 jenis riba dalam mazhab kita berlaku dan jual beli. Pertamanya ialah riba al-fadli. Riba dengan sebab tak sama banyak, tak bersamaan dari sudut sukatan ataupun timbangan ataupun kualiti. Yang pertama, syarat untuk nak hukumkan riba kita akan bincangkan datang detail. Yang kedua, nama dia adalah riba nasai. Ini nama dulu, kita kenal nama dulu. Riba nasai. Yang kedua, riba liadi. Riba liadi. Riba liadi ini, kenapa nama liadi? Kerana lambat ataupun delay. Tak kira berapa minit delay, asalkan delay. Walaupun 2-3 saat. Delay menyerahkan barang dalam majlis akad. Kan jual beli dia ada majlis akad, saya jual, saya beli. Belum berpisah tu dinamakan majlis. Kalau sejam dia duduk sembang, sejamlah dinamakan majlis akad. Dia dah akad siap tapi masih duduk sembang lagi. Contoh tuan-tuan, kita dah akad jual beli, saya beli barang ni, penjual kata saya jual, kita kata saya beli. Lepas serah duit sebagainya, kita masih berada dalam majlis, masih duduk sembang lagi. Ataupun duit tak serah lagi, tapi dah akad dah, masih duduk dalam majlis sampai 1 jam duduk sembang, minum air dan sebagainya, dinamakan majlis akad. Delay menyerahkan majlis akad, dia kena serah dalam majlis, jangan berpisah baru serah. Itu nama dia riba liadi. Cara nak praktis macam mana rupa dia, insyaAllah kita bincang sekejap. Itu bagi nama. Apabila delay serah barang, salah satu daripada 2 barang, dia kena serah serentak. Tukar menukar kena berlaku penyerahan serentak dalam majlis. Tapi kena ingat, bukan semua, kerana item dia ada. Itu penting, flow pertama ni item dulu, kena tahu dulu jenis barang ribawi. Bukan tukar duit dengan barang jadi riba, tidak. Kerana item ribawi kena tahu. Nama riba yang ketiga, dia ada 3 nama, 3 riba. Riba kedua nama yadi, tempat lambat serah, yadi tangan. Yang ketiganya nama dia riba nasai. Nama dia nasai. Tak ingat nama tak apa, tapi tahu kalau lambat serah dalam majlis akad, item yang ada riba, item ribawi, nama dia riba yadi. Tak ingat nama tak apa, jadi riba. Ingat riba. Hari ni kan orang muda riba. Lebih riba. Riba apa? Tak tahu tapi riba. Pantan lebih riba. Tangan dia lebih riba juga sepatutnya. Riba. Tangan ada 10 jari. Jadi sebelah jari dia riba. Jari yang ke sebelah tu nama dia riba. Riba dari sudut apa? Dari sudut bahasa. Apa panggil? Dari sudut penggunaan bahasanya. Kerana riba dari sudut bahasa Arab, lebihan. Apa saja lebih, tak kisah. Jual beli lebih, riba. Benda-benda yang ada kelebihan, riba. Tu. Tapi kita nak bincang bukan dari sudut bahasa Arab. Kita bincang dari sudut terma agama. Dari sudut agama. Agama dia lebih khusus. Lebih dia macam mana jadi riba. Kalau lebih, maksud tak sama timbangan. Item ni, item ribawi. Kita akan bincang sekejap lagi. Apa dia item ribawi. Tak sama timbangan. Tak sama kualiti. Maka jadi riba. Tak dibenarkan. Kalau tak sama, jadi riba lebih, riba fadli. Kalau lambat serah, delay dalam majlis akad, jadi riba nasiyadi. Riba nasa apa dia? Riba nasa ini dia menyatakan lafaz hutang. Dia tak dibenarkan. Ada jenis item ribawi yang Nabi tidak membenarkan transaksi secara hutang. Apabila hutang, tetap dah dia akan lambat diserah. Kerana hutang ini delay. Apabila dia menyatakan hutang,
dalam akad dan item tu pula item ribawi, maka nama riba itu ialah riba nasa'i. Nasa' ni asalnya nisa' ni perempuan, iaitu lambat. Lambat tu bertangguh. Bertangguh apa? Menyatakan hutang di dalam lafaz ataupun ijaz dan tu. Tapi yang paling pentingnya, basicnya tu kan, flow yang pertama mesti tahu item ribawi. Okay, settle. Kita terus ke item pertama. Yang pertama, tajuk pertama ataupun dipanggil disiplin yang pertama. Item ribawi. Sebelum kita baca kitab. Sebab kita baca ni, kita turut takrif. Item ribawi di dalam mazhab kita tu pada 2 sahaja. Mazhab lain 3. Ini perbezaan mazhab ni tu. Kadang-kadang kita tak betul-betul panggil apa, faham, menyebabkan berlaku orang panggil kecelaruan pemahaman. Dia pun tak tahu orang panggil stand dia. Mazhab mana yang dia duduk pegang ini. Yang dia sangkakan rupanya mazhab, dia sangkakan mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya yang dia faham itu ialah mazhab Maliki dan Hambali. Sebab di dalam ilmu ataupun ekonomi kontemporari atau muamalah moden itu, majoriti di negara-negara Islam mereka beramal dengan mazhab Maliki dan Hambali dalam ilmu muamalah. Sebab tu kalau tuan panggil apa bagi kawan-kawan kita yang ambil perbaikan Islam ataupun dia belajar muamalah moden kontemporari ini, memang sebahagian pendapat, sebahagian kecil sahaja yang beramal dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana mazhab Syafi'i dan ilmu muamalah dia agak dikit, dia agak ketat. Menyebabkan lebih mudahnya ialah ambil mazhab Imam Malik dan juga Hanafi. Tetapi dalam bab riba dia berbeza. Mazhab Syafi'i lebih sukar untuk jadi riba. Yang mudah nak jadi riba ialah mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi kena kita tahu dua-dua ataupun tiga-tiga mazhab tu lagi kau panggil lagi mudah untuk kita faham. Item ribawi dan mazhab kita ada 2. Yang pertama ialah nuqud ataupun naqdun, emas dan perak. Emas dan perak. Emas fizikal dan perak juga fizikal, dan juga dinar dan dirham ataupun mata wang yang dijadikan daripada emas dan perak. Ini item yang pertama. Tidak dibenarkan tukar sebarangan tanpa mengikut peraturan yang ketat. Kalau tukar emas dengan emas, Nabi larang tukar emas dengan emas yang tak ikut peraturan dia. Boleh Nabi kata, tapi kena jaga 3 syarat, kena jaga 2 syarat, kena jaga 1 syarat. Itu dia 3 riba. Ada riba pertama kena jaga 3 syarat, riba kedua 2 syarat, riba yang ketiganya 1 syarat. Bukan maknanya semua tak boleh tukar, tapi jaga. Kita ulang sekali lagi tuan, item ribawi yang pertama emas dan perak, dan tambah lagi duit yang dijadikan daripada emas dinar, dan duit yang dibuat daripada perak yang dipanggil dirham. Emas fizikal dan juga mata wang emas dan perak. Baik. Yang keduanya, ada 2 saja. Yang keduanya ialah ta'mun ataupun mat'umun, makanan. 2 ini saja. Jadi biasanya orang kita tuan emas dan perak dia faham. Dia tak tukar sebarangan bagi orang yang tahu. Tapi makanan ini yang kita tak perasan. Sebenarnya bukan 1 item, 2. Makanan juga merupakan item ribawi. Tak dibenarkan tukar sebarangan. Nasi dengan nasi, air dengan air, nasi dengan air. Tukar sebarangan tanpa mengikut peraturan. Yang kata makan ni apa dia? Makanan ini merakumi 3. Yang kata makanan ni merakumi 3 ciri. Pertamanya makanan asasi, yang disebut sebagai tafakuhan, yang disebut sebagai iqtiyatan, disebut dalam kitab Bajuri Ibn Qasim. Di kitab Bajuri disebut apa dia? Yang kata makan ni ada 3 ciri. Wahiya ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi iqtiyatan aw tafakkuhan
atau tadawiyah. 3. Pertamanya makanan asasi, yang keduanya ialah tafaqquhan. Makanan orang panggil tafaqquhan ni makanan, bukan makanan tambahan, makanan yang kita panggil snacking. Snacking ni macam buah-buahan, biji-biji, snacking lah, untuk snacking, bukan makan nasi, tidak. Kalau iqtiyatan, itu makanan asasi setiap negara. Maka kita, asasi kita bukan jagung, bukan gandum, tapi nasi. Tafaqquhan ini kedua ni kita panggil makanan yang betul untuk mengenyangkan. Snacking lah, lepas kita makan macam buah, snacking dengan buah, kita nak snacking dengan apa nama ni, kacang-kacang, kekacang. Itu dia panggil makanan juga. Tidak dibenarkan tukar, tak ikut peraturan. Dan yang ketiga, ciri ketiga yang tadawiyan, iaitu dia panggil ubat-ubatan. Tadawiyan ni herba dan ubat-ubatan. Ubat tak boleh tukar. Tak boleh tukar ubat dengan ubat, suplemen dengan suplemen, herba dengan herba. Tak boleh. Tak ikut peraturan. Kerana boleh berlaku riba fadli. Baik. Dua, tuan-tuan, inilah dua item ribawi dalam mazhab kita, iaitu emas, perak dan juga makanan. Cuma satu tambahan yang menjadi dia panggil khilaf di antara 3 mazhab ataupun 4 mazhab ni, tuan-tuan, iaitu duit. Duit ni dalam mazhab lain, duit, tuan-tuan, termasuk item ribawi. Duit kertas ke duit apa, tuan-tuan, termasuk item ribawi dalam mazhab Maliki, Hambali dan juga Ahmad bin Hanbal. Dan sebahagian pendapat mazhab kita, tuan-tuan jangan keliru dan tak perlu konflik. Di sini kalau tuan-tuan perhati, tuan-tuan, ada ustaz yang dia kata duit riba, ada tu guru yang kata duit tak riba. Boleh berlaku riba nasai dan juga riba yadi kalau tak kena gaya. Kenapa? Kerana mazhab Hanafi dan Maliki tetap mengatakan duit item riba. Dan mazhab kita Imam Syafi'i juga ada orang tak fahamnya, dia kata, saya dengar ustaz ni kata duit riba juga. Dia mazhab Syafi'i. Betul, mazhab Syafi'i pun, tuan-tuan, dia berlaku khilaf juga. Ada sebahagian yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahawa ini murid Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, dia panggil Syafi'iyah. Adapun Imam Syafi'i tidak menghukumkan duit itu sebagai item ribawi. Tetapi Syafi'iyah, pengikut Syafi'i yang berkhilaf, mengatakan duit termasuk item ribawi. Tetapi sebahagian besar, antaranya seperti Imam Ahmad Khatib mengarang satu kitab yang khusus kitab dia berkaitan dengan duit tidak termasuk item riba, dan duit tidak termasuk daripada dipanggil tidak termasuk daripada senarai yang diwajibkan zakat dalam mazhab Syafi'i, zakat duit. Jadi kekuatan hujah kalau kita baca kitab Syekh Ahmad Khatib tu, ini nak cerita dari sudut perbincangan ilmiah saja. Dari sudut untuk tuan-puan ingat, pegang pendapat yang kuat kata duit tidak termasuk item ribawi. Antaranya ialah yang mengarang satu kitab Syekh Ahmad Khatib. Kitab ni tidak ada di pasaran hari ini, kitab lama, tuan-tuan. Saya pun bertemu dengan kitab ni disimpan oleh arwah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Murid dia pun tidak ada. Memang kitab lama, tak jual di pasaran. Kami dapat pun kitab ni melalui tangan manuskrip asal, tangan Tuan Guru, dan dia pun photostat juga. Ini kitab-kitab lama. Kitab hari ini tidak dijual dalam kitab, iaitu berkaitan dengan hukum wang kertas, adakah item ribawi dan adakah wajib zakat dalam mazhab kita. Bukan mazhab orang lain. Mazhab orang lain memang wajib. Mazhab kita ni, duk bincang ni, mazhab Imam Syafi'i, berlaku khilaf juga. Jadi tuan-tuan tak perlulah berkonflik, kerana memang benda ni ada khilaf di kalangan mazhab. Tak perlu kita pula berkhilaf, berapa kali khilaf. Kita follow mazhab iman saja.
Kalau benda tu ada khilaf, maka okey. Ambil pendapat mana-mana. Cuma ambillah pendapat yang kuat. Walaupun ada orang ni, tapi ada biasa dengar ustaz-ustaz hari ni kata, dia cuba menghidangkan khilaf di kalangan mazhab Syafi'i. Maksud dia kata, Syafi'i pun wajib zakat. Mana wajib apa namanya item ribawi? Dia cuba menyembunyikan fakta yang mengatakan benda ni khilaf. Itu tak jujurlah dari sudut sarjana ataupun dari sudut intelektual. Aku panggil apa nama ni, ciri-ciri profesional dalam dunia ilmiah. Kita tidak boleh menyembunyikan fakta, walaupun fakta itu tak berapa setuju dengan kita. Tak boleh. Itu fakta daripada para ulama, bukan kita kajian kita, tidak. Baik, saya tahu jadi tak timbul syuk. Okey, kita terus kepada yang kedua, ialah formula. Malam ni nak bincang formula tu Okey, formula yang pertama. Formula kedua insya-Allah akan datang. Malam ni kita nak bincang ribal yadi dulu, ribal fadli dulu tuan. Ribal fadli, dan kita bincang ribal fadli. Formula yang pertama apa dia? Apabila tuan-puan dah tahu item ribawi ni. Item ribawi ada dua, makanan dengan emas perak. Maka kita nak tengok praktis macam mana yang boleh jadi ribal fadli. Tukar yang macam mana? Adakah tukar emas dengan makanan boleh jadi riba atau tidak? Tak jadi riba. Kenapa tak jadi riba? Ini kena faham formula dia. Formula dia tuan-puan, formula yang pertama iaitu dalam bahasa akademik dulu dia panggil bersatu ilah item. Saya sebut dalam bahasa akademik dulu, bersatu ilah riba dan bersatu jenis boleh menyebabkan 3 jenis riba. Soalan sekali lagi tuan-puan, bahasa akademik dulu, bahasa fiqh dulu, bersatu ilah riba ataupun item riba dan bersatu jenis riba, bersatu jenis, bersatu ilah dan bersatu jenis, berisiko ataupun boleh menyebabkan 3 jenis riba. Tu bahasa kita. Bersatu ilah maksud apa? Maksud sama item ribawi dan sama jenis. Sama item dan sama jenis item berisiko 3 riba. Mana contoh tuan-tuan? Sama item ada dua. Item pertamanya makanan. Item kedua duit. Yang kedua sama jenis. Mana contoh? Kalau item pertama emas. Emas tu item. Jenis emas 916 dan 919. Oh, sempurna. Saya tukar dengan panggilan kecemasan apa? Oh, dia 916 dengan 999. Okey. Jadi jenis tu, contoh. Kita emas kita 916. Okey, jadi emas ni dia kena bersatu. Bersatu maksudnya sama item. Sama ni dari sudut apa? Sama item di antara penjual dan pembeli. Ini dia punya formula ni, tuan-tuan umum kalau tak di elaborate memang tak faham. Sama item ribawi ni sama dari sudut mana? Sama antara penjual dan pembeli. Mana contoh item pertama? Item dia emas. Penjual pun emas, pembeli pun emas. Mereka berdua ni nak tukar. Kenapa? Kan jual beli ni tukar. Saya jual, saya tukar. Tu. Saya jual air ni, harga dia sebotol air. Kalau jual air ni dengan duit, tak jadi riba lah. Sebab apa? Tak sama item. Item satunya duit, satu lagi air. Dia nak sama item. Sama mana? Antara penjual item ribawi, pembeli item ribawi. Kalau tak faham di sini tuan-tuan, menyebabkan dia akan judge ataupun hukumkan praktik yang bukan riba. Dia kata riba. Jual beli kereta tuan-tuan, duit dengan kereta mana ada riba? Duit tak berlaku bukan riba, dan kereta juga bukan riba. Duit kereta tu cash, harga 300k.
Kalau beli secara hutan, jadi 400k ataupun 450 ataupun 350 lah, 500k itu riba. Dia kata ni riba. Oh, kata riba apa? Riba fadli. Contohlah, dia ingat nama. Contoh. Majoritinya tak tahu lah riba apa. Oh, dia tahu riba saja. Lebih riba lah. Yang 500k itu riba lah. Maka flow pertama dah fail dah. Pertamanya item kena sama, item penjual item ribawi, pembeli item ribawi. Dia nampak duit lebih dan duit. Dia kena sama kedua-dua. Walaupun satu pihak emas, satu pihak duit, emas dengan duit berlainan jenis. Dia nak bersatu item. Maksud bersatu ni, sama item, sama barang riba antara penjual dan pembeli. Kalau penjual sahaja ada barang riba, pembeli bukan barang ribawi, tak berlaku riba. Boleh tukar, tak perlu jaga peraturan. Tak perlu sama. Delay pun tak apa. Tu. Settle ke mana? Jadi mesti pertamanya sama item dan sama jenis. Kalau sama item, sama jenis item, berisiko 3 riba kalau tak jaga peraturan. Mana contohnya? Item ribawi penjual emas, pembeli pula emas. Dua-dua ni nak tukar. Kenapa nak tukar? Tak ada lah sebab kenapa nak tukar. Yang duduk trading tu tukar lah. Ni saya nak tukar emas lama dengan emas baru. Sebab apa? Saya nak beli yang emas baru. Tapi nak tukar dulu, tambah duit. Tu yang fail. Kita tengok praktis yang sebenar, macam mana trading tidak dibenarkan. Tapi ada solusi dia. Ada banyak cara, solusi untuk mengelakkan riba dalam trading ni. Trading emas lama nak ambil emas baru, tambah duit, itu bukan cara yang dibenarkan oleh Islam. Tak patut syariat. Tuan-puan nak bagi nampak dulu praktis dia. Item, sama jenis. Jenis dia apa? Jenis dia 916 dengan 916. Sama jenis. Kalau tak sama jenis, walaupun sama item, dia berlaku 2 riba. Itu formula kan bulan depan. Formula pertama, kena sama jenis dan sama item, berlaku 3 riba. Kalau sama item, tak sama jenis, 2 riba sahaja berlaku. Itu formula kedua. Dia tak ada yang ketiga. Kalau ketiga, tak perlu jaga. Tak sama dua-dua. Item pun tak sama. Itu tak perlu jaga lah. Itu tak berlaku riba. Okay, contoh mana tuan-puan? Contoh penjual emas, pembeli emas, jenis dia sama. Maka boleh tak tukar? Boleh tukar dengan syarat mesti sama timbangan dan sama jenis, sama kualiti. Bukan kata tak boleh tukar langsung, boleh. Tapi kena jaga peraturan. Iaitu Nabi kata tak boleh tukar. Kalau nak tukar kena jaga syarat. Kalau nak tukar kena jaga syarat. Yang Nabi sebut, la yabi'az zahaba bil zahabi walal warqa bil warqi walal burra bil burri walat sya'ira bil sya'iri walat tamra bil tamri walal milha bil milhi illa. Boleh. Melainkan Nabi kata illa, nak tukar 6 item ni. 6 item ni disimpulkan 3. Nabi sebut 6. Jadi inilah dalil tuan-puan, lahirnya ulama buat item ribawi ada 2, tapi Nabi sebut 6. 2 ni termasuk di dalam 2 kategori, atau 6 contoh Nabi sebut ni termasuk di dalam 2 kategori utama. Kalau orang tak belajar fiqh tuan-puan, dia belajar hadis saja, menyebabkan dia kata barang lain semua boleh tukar, yang tak boleh tukar ada 6 saja. Ini orang belajar hadis, tak belajar fiqh, itu bahaya. Dia betul-betul follow hadis, dia tak ikut orang panggil apa, penerangan para ulama berdasarkan hadis. Nabi kata apa? Illa sawa'an bisawadin yadan biyadin. Itu peraturan. Nabi sebut boleh tukar, melainkan kena sama. La yabi'az zahaba bizahbi. Jangan kamu tukar-menukar, tukar emas dengan emas. La yabi'az zahaba bizahabi. Jangan kamu tukar emas bizahabi dengan emas. Walal warqa bil warqi. Jangan kamu tukar warqa emas bil perak bil warqi dengan perak. Tersama emas dengan emas, perak dengan perak.
Walal burra bil burri. Jangan kamu tukar bur, gandum. Kalau kita beras. Bil burri dengan beras. Dia kena sama item. Sama item. Wala syair bil syairi. Jangan kamu tukar syair barley dengan barley. Barley dengan barley jangan tukar. Walal milha bil milhi, dan jangan wala tamra bil tamri, jangan kamu tukar buah tamar dengan tamar. Buah tamar ini sebagai simbolik Nabi nak cerita syarat ataupun nak cerita bahawa tak dibenarkan tukar semua jenis buah. Ini tamar sebagai simbolik kepada buah. Bur gandum simbolik kepada bijirin. Semua bijirin tak boleh tukar. Kenapa? Karena Nabi sebut dah gandum dan juga barley. Dan milha'il walal, dan tidak dibenarkan milha bil milhi. Jangan kamu tukar garam dengan garam. Lahirnya herba, tuan-tuan, lahirnya tadawiyah, dalam kitab sebut tadawiyah, iaitu ubat-ubatan ataupun suplemen dan juga herba, termasuk di dalam kata Nabi milha bil milhi. Garam sebagai simbolik kepada Nabi tidak membenarkan untuk tukar sebarang jenis ubat-ubatan dan juga herba. Tak boleh. Itu penting kepada penerangan para ulama kita. Melainkan Nabi kata illa sawa'an bi sawa', melainkan kena sama timbangan, sama sukatan, sama kualiti. Itu contoh pertama. Apa contoh pertama, tuan-tuan? Emas dengan emas sama, atau sama jenis 916 sama 916. Tak dibenarkan tukar, melainkan kena sama timbangan. Contoh, penjual emas dia 916, berat dia berapa? 100 gram. Nak tukar dengan pembeli, tiba-tiba pembeli serat tak cukup 100 gram. Pembeli emas juga 916 juga, tiba-tiba hanya 50 gram ataupun 80 gram. Jadi ribal fadli. Kenapa ribal fadli? Kerana emas dengan emas sama jenis, tak sama timbangan, diharamkan tukar. La yabi az-zahaba biz-zahabi. La yabi ni, jangan kamu jual di sini ni, haram lagi tidak sah. Haram semata-mata tukar tu haram, walaupun dia tak guna lagi emas tu, haram. Dia panggil haram semata-mata tukar. Baik, itu contoh pertama, tuan. Kita ambil contoh kedua. Contoh kedua dalam kategori makanan. Ini riba apa ni? Ribal yadi. Saya tahu pemilu pertama malam ni. Pemilu kedua bulan depan. Ribal yadi, contoh kedua, tuan. Apa dia? Makanan dengan makanan. Item kena sama. Penjual makanan, pembeli makanan. Contohlah kita ambillah, tuan, beras dulu. Yang kedua nasi. Beras, item makanan. Pembeli makanan. Mereka berdua nak tukar beras dengan beras, yang kita panggil sistem barter. Sebenarnya, tuan, barter itu merujuk kepada muqabalah. Barter itu adalah jual beli. Kenapa? Karena barter itu refer kepada apa? Muqabalah, tukar menukar. Tukar barang dengan barang. Itulah dia jual beli di dalam Islam. Bukan makna tukar duit, tukar barang dengan mata wang. Tidak terhad kepada tukar barang dengan mata wang. Tapi tukar barang dengan barang, tukar harta dengan harta, itulah jual beli dalam sistem ekonomi Islam. Nama jual beli. Kita nak tukar apa dia, tuan? Nak tukarnya beras dengan beras. Boleh ke tidak? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tak boleh jadi riba, tukar beras dengan beras yang tak sama jenis dan tak sama timbangan. Haram lagi tidak sah. Kenapa? Termasuk ribal fadli. Kenapa jadi ribal fadli? Sebab sama jenis, sama item. Penjual pun beras, pembeli pun beras, item yang sama, jenis yang sama. Berapa dia, tuan? Contoh beras basmati. Sama, penjual pun beras basmati, pembeli pun beras basmati. Jenis sama, item sama. Tiba-tiba mereka nak tukar ni, tak sama timbangan, tak sama kualiti.
Satunya satu cupok, penjual pula satu cupok setengah, contoh saja. Tak boleh tukar. Kenapa? Tak sama. Tapi nak tukar juga boleh, follow peraturan yang ditetapkan oleh Nabi. Nabi kata illa sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Nabi kata boleh kalau nak tukar sawa'an bisawa'in, sama timbangan, sama sukatan, sama kualiti. Boleh tukar. Beras dia basmati, beras pembeli basmati. Penjual satu cupah, pembeli satu cupah. Grade yang sama, grade A, sama grade A, boleh tukar. Apa guna tukar dah sama? Ada nak tukar sangat. Kalau nak tukar juga boleh. Tu contoh, last sekali contoh tuan-tuan. Tu jangan berlaku ni, contoh yang selalu berlaku ni. Apa dia? Tukar nasi dengan nasi. Tak perasan tuan-tuan. Tukar nasi goreng dengan nasi goreng. Tukar air kopi dengan air Milo. Tukar air teh tarik dengan air fresh orange. Berlaku riba. Kenapa? Kerana air ataupun nasi termasuk dalam item ribawi. Termasuk dalam item ribawi. Mana dalil dia? Nabi kata la yabi'az zahaba bil zahabi walal wariqa bil wariqi walal burra bil burri walal burra bil burri. Ini duduk dalam ni. Nabi kata jangan kamu tukar gandum dengan gandum, jadi jangan kamu tukar nasi dengan nasi, illa sawa'an, melainkan sama. Nak tukar boleh sama, tetapi kata para ulama, kalau nasi macam mana pun tak dibenarkan tukar. Kenapa? Dah dia melalui proses. Kalau beras boleh sama, tapi kalau dah melalui proses masak tuan, tak akan sama kualiti. Ni Islam sangat jaga. Kalau benda yang diproses, dia akan kualiti tak sama. Kualiti tak sama dah. Dari sudut airnya, cerah air kita masuk air tuan-tuan, dah tak sama. Tapi kalau beras, dia boleh sama lagi. Ini keadilan Islam, dia nak jaga sampai tahap tu tuan-tuan. Tak dibenarkan tukar nasi walaupun sama. Contohlah tuan-tuan, suka nasi hari ni orang jual, dia suka pakai mangkuk. Dia suka pakai mangkuk portion, cantik dah. Kita satu mangkuk. Nasi goreng Pattaya nak tukar dengan nasi goreng kampung. Boleh ke tidak sama portion? Tetap tak boleh. Kenapa? Kerana nasi dia telah melalui proses masak. Dia akan berlakunya tahap kualiti yang tak sama. Tak dibenarkan apabila melalui proses masak. Mana berlaku riba? Contoh lalu kita sebut, kita order nasi goreng Pattaya, kawan kita order nasi goreng USA. Tiba-tiba sampainya lain. Apabila sampai lain, kita kata tak apalah, aku boleh benda mana-mana pun. Kita tukar dua lah. Lafaz tukar tu ada. Kalau tak lafaz tukar, tak apa. Ni nak kena ada lafaz. Mazhab Syafi'i kena ada lafaz tukar. Aqdun ala iwadin maqsusin ghaira ma'lumin tamasulin fi mi'yaris syar'i halatal aqdi. Ini ribal fadli. Aqdun satu lafaz, satu akad. Akad apa? Akad tukar. Kita tukarlah dua. Saya tukar nasi Pattaya ini dengan nasi goreng kampung contoh. Saya Pattaya boleh. Kawan kata saya nasi goreng kampung tak boleh. Kita tukar dua lah. Lepas tukar tu ada. Kenapa? Aqdun ala iwadin. Satu akad pertukaran. Jangan ada akad. Kalaulah dia ada akad, kita tukarlah nasi goreng dua. Nasi goreng saya dengan nasi goreng kau. Nasi goreng aku ni dengan nasi goreng kau ni kita tukar. Lafaz tukar tu ada. Apabila ada lafaz tukar, menepati ciri yang pertama untuk menghukumkan riba. Ciri pertama apa dia? Akad tukar menukar. Ciri yang kedua, tukar apa dia? Tukar barang yang sama item dan sama jenis. Ciri yang ketiga, tak sama timbangan. Tu cara nak praktis riba. Ni tuan-tuan, cara nak hukumkan riba al-fadli. Pertama kita cek item ribawi. Makanan nasi dengan nasi ini dah masuk item ribawi. Yang kedua pula, tak sama. Nak jadi riba al-fadli ni jadi macam mana? Item sama, jenis dia sama, tak sama timbangan. Dan tak sama jenis. Tak sama sukatan. Tak sama kualiti.
Jadi riba fadli. Sama juga air. Kita tukar air Milo dengan air teh, tak boleh tukar. Cara dia tuan-puan, cara dia nak mengelakkan daripada riba, cara dia kita jangan guna lafaz tukar. Jangan guna jual beli. Maksudnya jangan guna tukar. Kita guna hebah. Hebah boleh. Ni dia kitab kita ni dia akan cerita. Dia akan cerita tuan-puan di belakang sekarang ni. Ni kita baru duduk di depan. Kita baru duduk formula. Dan kita ni tak sebut formula tuan-puan. Sebab tu saya sebut formula malam ni. Walaupun kita tak baca kitab, kalau kita baca dulu, dia akan lambat untuk kita faham. Sebab dia tak struktur dalam bentuk formula. Tapi kalau kita bawa dalam bentuk flow yang cantik tuan-puan akan lebih nampak dan kita baca sangat, orang panggil cepat. Baca cepat saja. Nak faham tu lambat. Okey. Solusi dia apa tuan-puan? Solusi yang pertama, kita guna hebah. Jangan guna tukar. Macam mana ni? Saya ni tak makan nasi goreng, boleh tak saya nak hebahkan kau hebah dekat saya pula? Hebah salin, hebah mana hebah? Bukan salin tukar menukar. Tukar tidak dibenarkan. La yabih, jangan kamu tukar. Tapi hebah tak apa. Kita hebah, saya hebah lah air saya yang saya tak makan ni, kau hebah lah air pada aku. Kena saling hebah menebah lah. Jangan kita aja sedap lah dia. Kena order lain lah kita. Kena janji. Boleh janji. Dia tak jadi riba. Ada orang kata, oh helah tu menipu Allah Ta'ala pula. Dia kata helah riba ni tu bukan orang panggil menipu. Maksud helah ni apa dia? Helah ni maksudnya solusi untuk mengelakkan riba. Tu helah. Nak mengelakkan riba. Bukan helah dengan maksud tipu Allah Ta'ala. Saya banyak dengar setengah ustaz dia kata helah riba itu ialah menipu Allah Ta'ala. Bukan kita buat. Ulama sebut dalam kitab perkataan helah itu. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua. Disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah jilid yang kedua. Helah riba. Kita duk faham, bawa kepahaman helah dalam Melayu. Helah kita menipu lah. Melawak kita menipu. Jangan kata helah. Dia duk faham cara Melayu. Baca kitab tu kena mengaji tu, bukan boleh baca cara faham seorang-seorang saja. Maksud helah ini nak mengelakkan daripada riba. Macam mana cara dia? Cara dia ni ialah pertama dia ada banyak cara. Kita sebut satu dulu malam ni. Pertama dia salin hebah menhebah. Tuan-puan nak trade mah lama dengan mah baru, jangan tukar. Hebah. Hebah mah lama kita kepada Cina dan toke dia tu, toke Cina tu suruh dia jual mah baru. Baru kita akad jual beli mah baru ni, dia boleh jual pada kita. Dia mah lama kita tak jual. Kita hebah saja. Kita hebah, ni saya bagi apa nama ini kepada toke dan mah baru ni saya beli. Berapa harga mah baru? Oh, dia kata mah lama you dah kasih kat saya. Mah baru ni harga, contohlah mah lama harga 1,000. Mah baru ni, rantai baru yang kita nak ni harga 2,000 contohlah. Maka kita kena tambah RM1,000 lagi. Jaga betul-betul akad. Sila akad tak sah. Maka nak akad berapa tuan-puan? Boleh diangkat 2,000, boleh diangkat 2,000 kalau kena gaya, tetapi paling mudahnya angkat 1,000 sebab kita nak bayar 1,000 saja. Kena deal betul dengan toke. Dia kata 2,000 ni 2,000. Ya, tahu 2,000. Tapi saya nak bayar 1,000. Kita akad 1,000. Sebab apa? Sebab kita dah heboh kepada dia. Mah lama nilai dia ialah 1,000. Mah baru ni 2,000. Maknanya kita kena tambah 1,000 saja. Jangan akad jual beli 2,000. Tak sah. Kenapa tidak sah? Kerana kita bayar 1,000. Tak sama di antara lafaz dengan saman, dengan harga. Ada dengan dia toke. Kita akad jual beli 1,000 saja. Memanglah nilai 2,000. Kalau nak akad lah hari ni, akad pun tak ada tuan-puan, main hulu saja. Ambil lah. Ambil apa? Bayar lah. Bayar apa? Bayar mah lah. Bayar saja. Akad tak ada. Bayar. Dia tahu bayar tu nak pilih akad jual beli apa. Itu niat lah. Bayar ini niat hebah. Ataupun bayar ini niat jual beli menonton. Kita dah cerita dulu panjang lebar dia punya alternatif, pilihan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Baik, saya tutupan. Itulah dua contoh riba al-fadli. Dia ada 2 riba lagi, dia 3 riba, berlaku 3 riba tuan. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan.
Formula pertama berisiko 3 riba. Satu riba dah settle, ada 2 lagi riba. Macam mana berlaku mah dengan mah kita tukar? Boleh delay. Kalau delay berlaku riba liadi. Tadi riba nasah tak sama. 1 gram mah 1916 dan 1 gram setengah 916 riba liadi. Yang ni pula bulan depan pula sama timbangan 1 gram dengan 1 gram, tetapi dia delay. Tak serah teruk. Walaupun delay 2 minit saja. Kita cakap kat token, tak sekejap lagi saya bayar mah saya. Sama dah 1 gram sama 1 gram, tapi dia delay. Delay berapa minit? Contoh 2 minit saja. Pergi ambil emas dalam poket, dalam kereta dia, baru bagi dekat token. Tetap dinamakan riba liadi. Tak boleh delay walaupun beberapa saat, beberapa minit. Itu insya-Allah akan datang. Masih lagi formula pertama. Formula kedua ni dia kena beza item. Emas dengan perak. Ataupun makanan dengan gandum. Gandum dengan beras. Air apa nama ini? Buah dengan beras. Makanan sama makanan tapi jenis berbeza. Maka dia ada 2 riba saja. Tak boleh tukar air dengan tak boleh tukar air dengan buah. Tak boleh tukar nasi dengan buah. Ada orang ni tukar nasi dengan nasi tukar. Ada tukar daging pun, ada tukar korban. Daging korban dia dapat satu tumpuk. Satu tumpuk dia ni banyak tulang. Dia kata saya kurang minat tulang, Haji minat tulang. Boleh tak kita tukar dua? Tukar daging dengan daging. Tukar lembu dengan lembu tak apa, lembu bukan makanan ni. Ni tukar daging tu makanan. Tu banyak orang buat korban tu pun. Buat korban dah lah buat ibadat. Korban tu bagus dah, ibadat dah. Tapi tak mengaji bab riba tu pun. Tukar daging 1 kilo walaupun sama 1 kilo tapi tak bersamaan. Dia kata saya ni tumpuk saya ni banyak tulang. Saya tak minat sangat, Haji minat tulang. Kita tukar dua, tukar tumpuk dua. Dia menggunakan lafaz tukar, tak boleh. Nak elak riba kena guna hebah. Haji hebah kat saya Haji. Saya ni saya hebah kat Haji pula. Betul dipanggil salin hebah menhebah. Yang tak dibenarkan tukar, hebah tak apa. Itu solusi yang pertama. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan malam ni kita tak baca kitab. Itu pelik sikit tuan Malam ni kita cerita formula dulu supaya tuan-tuan mudah ingat. Insya-Allah minggu bulan depan baru kita akan baca kitab sambung dia. Yang dimaksudkan dengan barang dalam bab riba ini ialah emas, perak dan makanan. Tu kita dah cerita dah flow pertama, kita baca kitab simple saja. Wallahu a'lam. Dia bab ribal makanan ni tuan, kita kadang-kadang tak ada soalan lah. Riba qardi ni kalau boleh ada soalan. Riba hutang. Biasa pengalaman kita baca tempat lain pun memang macam tu. Riba makanan ni jangan orang tanya. Sebab dia jangan berlaku. Walaupun sebenarnya berlaku. Dia tak pasang saja. Yang dia tu soalan kumpulnya banyak ialah riba hutang. Macam mana beli rumah, macam mana beli kenderaan bertangguh. Beli installment macam-macam barang ni, kowe installment, pukul installment, MW tak ada installment. Tapi tuan-tuan jangan mudah-mudah untuk hukum kesian kat kawan-kawan jual kowe. Siapa beli kowe 7,000, siapa beli kuku 7,000, bayar bulan sampai 5 tahun. Kalau cash 5,000 saja, 2,000 lebih tu apa tu? Riba tu. Kesian kawan. Tapi dia duk riba, dia duk makan riba, duk minum air kowe. Dia ingat riba kita tu tak faham, kita tak faham. Mudah dihukum riba, tapi dia tak tahu kesan besarnya riba. Riba ini dia haram dua. Pertama akad. Kalau berlaku riba, haram semata-mata akad, walaupun dia tak makan lagi. Yang kedua, haram menggunakan barang riba. Tak sah. Kalaulah dia hukumkan barangan di rumah dia tu kowe tu riba, MW pula. Apa nama dia nak sebut MW tu? Apa nama tu? Satu lagi kuku. Kalau hukum dua ni riba, tak boleh minum, haram minum, tapi dia tak perasan. Mudah-mudah hukum riba yang dia duk minum air riba. Dia ingat riba ni macam mana.
Kalaulah betul tuan-puan, akad betul, akad lebih jual hutang, akad berhutang, kita akan bicara datang. Memang betul riba, boleh jadi riba. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia tak mudah untuk jadi riba. Kalau tidak ada akad walaupun bayar lebih, maka haram bayar lebih. Haram pihak company menerima duit lebih secara tak sebenar. Tapi kita membayar makruh, tak berlaku riba. Tapi haram tetap haram. Siapa yang haram? Orang yang memeras keringat ataupun mengambil kesempatan di sebalik akad yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, haram kata mereka. Tapi kita ni, sebab dia tak boleh berlaku riba, kita makruh bayar. Tapi kalau riba, dua pihak haram. Dia masuk di section mana tuan-tuan? Mazhab Syafi'i, haram mengambil duit dengan cara tak sebenar. Contoh tuan-tuan, contoh, dia akad jual beli, dia tak akad jual beli. Kalau akad jual beli, okey. Itu penting nak kena tengok tu akad apa masa kita beli dulu. Kalau akad jual beli hutang, settle, tak ada masalah. Itu solusi yang di-offer, yang ditawarkan oleh ulama untuk mengelak daripada riba hutang. Jangan akad jual beli, jangan akad hutang. Jangan akad saya berhutanglah kahwin ini dengan harga 5,000. Harga dia nya 4,500, tapi kita akad hutang bayar 5,000 lebih 500, haram. Kenapa? Kita akad hutang, itu dipanggil riba hutang. Tapi kalau akad jual beli hutang tak menjadi isu, kerana jual beli hutang dibenarkan mengambil lebih. Contoh tuan, contoh jual beli cash. Kalau tuan beli cash mesin-mesin tadi lebih kurang 5,000 saja. Lebih kurang 5,000. Tapi kalau tuan install bayar angsuran, dia akan jadi 7,000. 7,000 dia akan jadi. 2,000 lebih itu kalau akad hutang tidak menjadi riba. Kenapa? Karena kalau akad jual beli hutang tak jadi riba. Kenapa? Karena riba berlaku dalam hutang. Jual beli hutang item bukan ribawi. Kita akan belajar akan datang, item ribawi baru jadi riba jual beli hutang yang tidak dibenarkan. Nampak tak cara dia tu? Kena tengok akad dia. Tak bolehlah mudah-mudah hukum. Ada orang akan datang kita sebut panjang insya-Allah. Tajuk tu tuan walaupun pendek dalam ni, tapi kita bincang panjang. Ada orang tuan dia bubuh, dia kata ustaz mengajar fiqh. Dia tak sebut mengajar muamalah. Tapi dia kata buat makan riba. Naik riba, naik motor riba, macam naik atas babi dia kata. Dia baca hadis saja. Beratnya makan dosa riba seperti dia panggil lebih teruk daripada dosa zina, lebih teruk daripada dosa makan khinzir. Dia kata naik kenderaan, bercakap riba, beli kereta lebih. Dia kata mana ada ustaz beli kereta cash? Tak beli cash, saya pun tak beli cash kawan. Apabila tak beli cash, beli installment, beli bayar insurans, riba lah tu. Oh, riba dia. Saya tanya dia yang ada ceman, beli cash ke tidak? Tak cash. Lepas tu riba. Senyap tak boleh jawab. Rupanya dia pandai bersembang saja. Ni kena tahu betul-betul ni tuan. Nak jawab balik jenis rajin bersembang ni. Sebenarnya jadi nak cakap kat kita lah. Kita pun naik kereta juga, beli kereta juga. Cuma dia tak berani lah mention nama saya tu. Sebenarnya dia sebut ustaz tu mengajar muamalah, mengajar bab riba, dia pun makan riba. Dia nak sebut macam tu sebenarnya. Kita tanya dia nak bercakap tu lebay bercakap tu. Dia beli, saya tengok dia pakai kereta juga, dia duduk atas rumah juga. Rumah sewa ke beli. Katanya rumah dah beli lah. Beli apa dia? Ada beli cash. 300k beli cash. Rumah dia tu 400k. 300 lebih, 300 setengah, 350k. Cash ke tak? Cash apa dia tu usah? Beli, bayar bulan juga. Lepas tu dia buat macam mana? Ada cara dia. Kita pun ada cara juga. Ada solusi. Kita tak akad hutang. Kita tak akad, betul, tak akad hutang. Yang kita akad jual beli hutang. Kereta tuan-puan, kita akad jual beli hutang. Kereta tu kalau beli cash 90k saja. Kereta saya tuan-puan, kalau beli cash 70 lebih saja. Beli harga dia 97,000. Harga dia 97. Tuan-tuan jangan tengok tak ada kat depan tu. Lamborghini.
Oh, naik dia melambung. Harga asalnya 107, 103. Dapat tag dalam PKP kan tak ada tag. Dapat 93, 93. Dekat banyak yang dapat dekat 10k, dekat 8k potongan tag. Jadi 97 tuan-tuan, harganya kalau bayar cash 97 saja, 93 saja. Tapi apabila bayar bulanan, total dia jadi 100 lebih juga. Maknanya yang lebih dekat 20k lebih tuan-tuan, dah masuk 9 tahun bayar, dekat 30k. Duit apa yang lebih tu? Bukan duit riba, tapi duit keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Kenapa? Kerana dia akad jual beli hutang. Dia akad jual beli hutang. Dia bayar kat, dia jual kat kita bukan 197, tidak ada 93. Dia jual kat kita dengan harga 100 lebih. Betul penting untuk jenis akad kita kena tahu. Kalau akad jual beli hutang tak berlaku riba. Tapi kalau akad hutang memang confirm riba. Tu tuan-tuan tahu. Jadi jangan bermudah-mudah untuk hukumkan riba, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.